حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صدق الله العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوادي الكريم وعلى وصحبه في كل نفحات ونفس بعدد كل ما لك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي
لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faya ibadallah. Alhamdulillah. Adapun selepas pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa nak abang mari. Orang biasa nak dengar kita. Dia beritahu kat saya tadi. Apa cerita kat dia lupa. Tak apa. Lupa diampunkan. Allah Maha Pengampun. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Jalla Jalal. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kiriman Allah kepada kita pagi ini. Kita dikembalikan lagi dengan jasad dan roh yang masih lagi bersatu. Dikurniakan kesihatan, diberikan kenikmatan, yang rahmat yang tak pernah putus kepada kita. Sehari lagi usia dipinjamkan, diberi kelapangan masa untuk sama-sama kita duduk bermuzakarah ilmu. Majlis ilmu ni dia ada dua. Dia ada dua dalam satu. Dia ada ilmu dan dia ada zikrullah. Kalau kata hampir ke mana, aku duduk dalam majlis zikrullah. Lagi satu, aku duduk dalam taman surga. Taman surga tu majlis ilmu lah. Dia ada dua dalam satu. Itu keistimewaannya. Lepas tu dia dapat satu lagi ekstra. Silaturahim. Dia dapat ekstra silaturahim. Ada lagi ekstra. Dia dapat makan free kadang-kadang tu. Alhamdulillah. Masya Allah Ta'ala. Dan hari ini dengan izin Allah kita akan sambung pengajian kitab tafsir kita surah An-Nisa ayat 150. Kena? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahu alaihi. Ada masa ini kita sambung lagi dah. Baik, kita tengok tafsir daripada surah An-Nisa sambungan ayat yang ke-150. Seperti mana pada minggu yang lalu, dua ayat Allah Ta'ala tekankan pada kita jaga bahasa, jaga percakapan,
Kalau orang kata dekat kita, kita jangan balas dengan cacian, kejian, cercaan, makian ataupun carutan. Jangan kita balas. Kerana syaitan amat suka pada majlis berbahas tentang perkara-perkara keji tersebut. Jadi kata Allah, jangan kamu balas dan jangan kamu sebar-sebarkan cerita yang sedemikian. Maka kalau kata hampa nak duduk dalam masyarakat, ini kata Imam Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya, dia kata kita bila nak duduk bermasyarakat, semua kita duduk dalam masyarakat ni, tak ada yang duduk dalam hutan kan. Okay. Bila kita nak duduk dalam masyarakat, kamu kena ada dua kunci kehidupan untuk mencapai matlamat kebahagiaan. Kunci yang pertama yang wajib ada dekat kita, ikhlas kepada Allah. Maknanya ikhlas kepada Allah ni dalam setiap amalan yang kita buat, ikhlaslah kerana Allah. Walaupun kadang-kadang kerja kita buat tu orang tak suka. Tapi benda tu benda baik kot. Nah, biarlah. Kalau sekalipun semua orang tak suka pun, kita yakin pekerjaan yang kita buat tu baik, maka buatlah kerana Allah. Kalau nak ikut apa orang kata, sampai mati takkan sempurna. Sebab di mata manusia, tidak ada satu pun yang dia puati. Kawan ni rasa, aku rasa okey dah. Kawan ni kata, aku rasa tak okey. Dia ada kurang sikit. Kawan ni kata, okey tu okey lah. Okey tu okey lah. Tapi kalau dia buat sikit lagi bagus. Dia kira kau mana pun, dia akan cari kesilapan. Tapi, kata Imam Ar-Razi, dalam nak menjadi hamba Allah yang paling soleh, jaga hubungan dengan Allah dulu. Kemudian, dia suruh juga kita seimbang. Yang kita sebut hablim minannah, jaga hubungan dengan manusia. Nak jaga hubungan dengan manusia ni, dia kata, kan tadi saya kata kunci ada dua. Satu, hubungan menjaga hubungan ataupun ikhlas dengan Allah. Yang satu lagi, kalau dengan manusia, apa nak buat? Berakhlak dengan makhluk. Berakhlak ini beradab. Berbuat baik dengan makhluk. Tapi kan, ada pepatah kata, buat baik berpada. Jangan sampai orang buat dekat kita jadi hamba orang. Kita bukan hamba orang. Kita hamba Allah. Buat baik sesama makhluk. Dengan makhluk. Di mana? Di sini Imam Ar-Razi tekankan pada kita, kalau buat baik dengan makhluk ni, jangan pilih-pilih makhluk. Jangan pilih-pilih makhluk. Tak kira apa bangsa, apa agama. Jadi, Islam suruh kita buat baik. Walaupun dengan binatang. Walaupun dengan binatang. Seekor anjing sekalipun. Seekor anjing. Macam kemarin dulu. Dah nak kemarin. Waktu saya pergi klinik. Saya pergi klinik bukan dalam negeri. Luar. Tengok. Ada seekor anjing ni. Saya ingat dia mungkin sakit perut. Sakit tuan dia buang dia. Tuan dia buang dia hambat kereta tuan itu. Selaju-laju dia hambat. Dekat-dekat nak sampai. Kesianlah tengok kalau lah dia dihalalkan untuk kita bela, pasal macam nak berhenti kereta, bagi dia masuk dalam kereta. Kesian tengok sebab anjing ni dia binatang yang senang ajar kan, daripada kucing. Dia lagi senang ajar. Bukanlah saya nak kenin kucing tu tak kerti dah. Saya pun berlapak kucing di rumah lah. Tapi nak buat dia taat. Dia taat dekat tuan dia. Dia hambat dengan kaki dia yang capik tu. Kalau saya belah, saya tak boleh tengok benda macam tu, berasa nak teriak. Dia hambat sungguh-sungguh. Sampai tuan tu lampu merah pun langgar. Takut saya kalau berhenti dia nanti naik ke kereta. Yang kita duk ikut ni saya tak potong. Anjing tu tak tengok macam mana lah gaya hang ni tu. Sedih sangat tengok kan. Lepas tu mungkin kawangan sakit kan. Berhenti lah tepi jalan, jalan. Lepas ni apa dia nak makan bola otak kita. Duk fikir lah. Tu yang kata
kita ni, kata Imam Ar-Razi, buat baik dengan makhluk. Makhluk ni tak kira makhluk jenis apa pun. Jangan pilih, aku nak baik dengan dia ni, kau ni tak mau. Aku sayang kat ini tak. Tak kira apa jenis makhluk, itu kunci kebahagiaan untuk jadi hamba yang soleh di atas dunia ni. Dah? Kata Allah, ikhlaslah dengan Allah dan buat baiklah sesama makhluk. Okay, hari ni dia nak cerita tentang orang kafir. Orang kafir zaman Rasulullah dulu dan bersisa berbaki ada sampai zaman kita hari ni. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan mereka hendak memisah-misah di antara Allah dan Rasul-Rasulnya seraya mereka berkata, kami percayai yang setengah dan kami kufur yang setengah lain. Dan mereka pun ingin tidak mengambil satu jalan di antara yang demikian itu. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, engkau akan berhadapan dengan kelompok makhluk manusia yang macam-macam jenis kepercayaan. Kan Rasulullah itu diutuskan untuk membetul akidah umat manusia. Bukan orang Islam saja, tapi seluruh umat manusia. Baginda diutuskan. Di tengah-tengah masyarakat jahiliah, hadirnya baginda di usia 40 tahun. Menegakkan kebenaran, menumpaskan kebatilan. Dia masuk di dalam kelompok manusia yang macam-macam jenis. Yang mana Allah Ta'ala sebut, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Ni, kafir macam mana? Yakfuruna billahi wa rusulih. Yang kufur dengan Allah dan juga Rasul-Rasulnya. Rasul ini jamak daripada perkataan Rasulnya. Ya bang, yang kufur maksud dia yang tak terima, yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ada lagi kata Allah, wa yuridu an yufarriqu bainallahi wa rasulih. Dan dia kata ada juga setengah depa tu dia kata yang mau beza-beza di antara Allah dan Rasul, dan ada juga kata Allah, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Setengah pula kata kami beriman dengan setengah dan kami kufur dengan setengah. Baik. Kesimpulan ayat ni, kalau tulis faham, kalau tak tulis tak faham. Orang kafir ni terbagi pada 3 kumpulan. Kafir itu terbagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama kata Allah, dia kufur dengan Allah, dia kufur dengan Rasul-Rasul. Maknanya dia tak percaya pada Allah, dia tak percaya pada Rasul. Yang ni dipanggil kafir mutlak. Dekat Allah pun dia tak percaya, dia tak beriman dengan Allah. Dengan Rasul-Rasul pun dia tak beriman. Dia kira dia nak cari Tuhan yang lain daripada Allah. Dia ada Tuhan tu, dia ada Tuhan penjaga tu, dia ada Tuhan penjaga gunung, dia ada Tuhan jaga hujan, dia ada Tuhan jaga kekayaan, dia ada Tuhan yang menjaga roh. Nah, dia ada. Ada segala-gala macam. Nah, sampaikan Tuhan yang jaga berah pun ada nak bagian nasi. Yang dulu dia pernah tidur buat pesta menuai kan. Lepas tu sembah pantai, puja pantai. Itu adalah di antara dewa-dewa yang menjaga sekian. Yang ni dipanggil kafir mutlak. Kafir mutlak. Kafir sebenar-benar kafir ataupun yang disebut depa bukan kata setengah beriman, setengah kafir dak. Itu yang pertama. Dia tak terima Allah dan dia tak terima Rasul-Rasulullah tu. Okey, yang kedua kata Allah, wa yuridu an yufarriqu bainallahi wa rasulih. Dan ada juga yang kedua, depa ni beza-beza di antara Allah dan juga Rasul. Beriman dengan Allah dan kemudian depa membezakan Rasul-Rasul. Contoh, golongan yang kedua beriman dengan Allah dan membezakan Rasul-Rasul. Contoh saya bagi. Seperti mana puak Yahudi. Contoh puak Yahudi beriman dengan Allah. Orang Yahudi dia beriman dengan Allah. Lepas tu dia pandai baca Quran. Dia tahu Allah itu Tuhan yang tunggal, yang esa, yang satu. Dalam masa yang sama,
Mereka mengatakan malaikat tu anak Allah. Mendakwa Allah tu ada anak. Dan dalam masa yang sama juga, mereka hanya terima Nabi Musa sebagai Rasul. Mereka terima Nabi Musa sebagai Rasul. Mereka tak terima Nabi Isa sebagai Rasul. Jadi bermakna mereka buat apa? Membeza-bezakan. Pasal apa mereka tak terima Isa? Mereka kata Isa anak luar nikah. Faham tak? Golongan yang kedua, terima Allah sebagai Tuhan, tetapi hanya menerima Nabi Musa sebagai Rasul, menolak Nabi Isa. Itu yang kata yufariqu. Mereka membeza-bezakan. Nah, membeza-bezakan di antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Tolak terus Nabi Isa dengan mengatakan Isa adalah anak luar nikah, tak layak menjadi Rasul. Ini Yahudi. Okay, itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Golongan yang ketiga pula, depa kata kami beriman dengan Allah, tapi beriman dengan Rasul setengah-setengah. Setengah kami beriman, setengah kami tak beriman. Ini golongan Nasrani. Golongan Nasrani terima Nabi Musa, terima Nabi Isa, terima Nabi Ibrahim. Terima. Tapi dengan Nabi Muhammad mereka tolak terus. Ini golongan Nasrani. Mereka kata Nabi Muhammad bukan Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul palsu yang melantik diri dia sendiri. Cantik dah beriman dengan Allah. No? Beriman dengan Rasul dah semua dah. Main dengan Nabi Muhammad dia tolak. Walaupun hang beriman dengan 24 Rasul yang termaktub dalam Al-Quran, tapi kerana hang tolak satu ni, dia adalah penghulu bagi segala Nabi. Boleh dikira Islam tak dia? Tetapkah? Tetap kafir. Masih lagi dalam, dia kata Allah Ta'ala habaq kepada Rasulullah, hang akan jumpa dengan 3 jenis makhluk ni. 3 jenis manusia. Satu dia memang tak percaya langsung. Dia memang tak sembah langsung. Allah pun tidak, Rasul pun tidak. Hak satu golongan dia sembah Allah. Puak Yahudi dia sembah Allah. Jangan kita mudah terpedaya. Jangan mudah terpedaya dengan rakyat Yahudi. Dan dalam masa yang sama Musa tu Tuhan dia. Sebab tu yang Rasulullah jumpa pendeta Yahudi ni berpuasa pada hari Ashura. Bila mana Rasulullah tanya pasal apa hang puasa? Masa tu Rasulullah tak berpuasa. Pasal apa hang puasa hari ni? Hari Ashura dia apa? Dia kata mengambil sempena kelepasan Nabi kami daripada dikejar oleh tentera Fir'aun. Siapa Nabi yang apa? Musa Nabi kami. Oh kalau macam tu Musa Nabi kami juga, kata Rasulullah. Kan kita pula umat Nabi Muhammad SAW, kita terima semua Nabi-Nabi dan Rasul. Betul tak? Ada yang tak suka dekat Nabi tu, suka kat Nabi. Dah kan? Kita terima semua. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tidak? La nufarriqu baina ahadin minhum. Tak ada beza-beza. Tidak? La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tak beza siapa-siapa pun di kalangan mereka tu. Semuanya kami beriman. Kami beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan Rasul, dengan kitab. Tidak? Semua kami beriman. Termasuklah dengan hari kiamat dan juga qada dan qadar. Itulah indahnya kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman tanpa dia pilih-pilih, asalkan yang datang daripada Al-Quran maka diterima pada keseluruhannya. Diambil semua. Tapi bagi puak-puak Yahudi yang beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, baik. Nabi Musa bawa kitab apa? Taurat. Nabi Musa bawa kitab Taurat. Allah Ta'ala sebut
Mereka dapat, bukan tak dapat kitab. Dapat dekat mereka kitab. Tapi mereka mengingkari kitab tersebut. Ingkar pula kitab tersebut. Mereka suruh Nabi Muhammad bawa mai kitab apa dah? Ni puak Yahudi jahat. Wahai Muhammad, hang mengaku hang menjadi rasul, tapi hang tak bawa mai kat kami loh. Loh ni papan batu. Seperti mana yang dibawa oleh Musa. Nabi Musa semasa naik ke Tursina, Jabal Tursina, turun bawa satu loh. Kan saya kata dia bawa kitab Taurat. Dia boleh main baca dekat kami. Okey, ingat balik sejarah Nabi Musa waktu dia naik ke Bukit Tursina. Apa jadi kepada Bani Israel ada di bawah? Dia jadi apa? Lepas kafir, dia sembah Injil, lembu. Dia dah. Dia sembah lembu. Yang kata buat dengan barang kemahan tu. Pun nampak kafir juga. Dia bawa main satu loh. Satu kitab. Dia bawa main dekat hampa. Dia main baca. Pun nampak kufur. Nampak ingkar juga. Lepas tu dia kata, awak tak bawa main. Kalau Musa dulu dia ada kitab. Tak ada kitab. Rasulullah ni Allah Ta'ala bagi dia ummi, tak pandai baca, tak pandai tulis. Jadi bila dia tak pandai baca, tak pandai tulis, macam mana dia nak mengarang? Saya dia tuduh dia pula tukang karang. Tukang karang. Jadi dia tak baca, dia hanya diilhamkan untuk terus baca. Maka sahabat yang boleh. Depan-depan tu juga sahabat tulis. Sahabat yang pandai tulis. Depan-depan tu. Nah, sahabat kata, Al-Quran tu bukan Rasulullah karang. Dan dia perbandingkan Rasulullah ni dengan Musa. Tu Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, dia pun ni memang kafir. Sama ada hak yang tak percaya kepada Allah dan Rasul pun kafir. Kalau yang percaya dekat Allah tapi tak percaya kat Rasul pun kafir. Kalau percaya kat Allah tapi percaya kat Rasul cuma setengah-setengah pun kafir. Maknanya, kita tengoklah, syarat untuk menjadi Islam yang secara kamilatan sempurna, hendaklah dia mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hang kena terima Muhammad itu sebagai utusan Allah. Kalau hang beriman dengan semua rasul pun, kalau hang tak terima Muhammad, sempurna lagi tak sempurna. Jadi inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala duk cerita kepada Rasulullah pada ayat yang 150 ni. Dia nak cerita inilah perangai manusia yang hang akan temui, yang mana depa tu duk pilih jalan sendiri. Yang Allah Taala sebut inna a'tadna lil kafirin. Sesungguhnya kami telah sediakan jalan untuk orang-orang kafir ni. Dia kata satu jalan yang berangkai-rangkai. Sila-sila. Berangkai-rangkai ni macam mana? Lagi dia pergi lagi sesat. Lagi dia pergi lagi sesat. Lagi dia pergi lagi sesat. Takkan jumpa jalan yang lurus. Melainkan kembalilah kepada jalan Allah. Baru hampa jumpa. Ni kata orang Yahudi ni jahat. Okey. Andainya Yahudi ni ada kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat tu cerita semua pasal Rasulullah. Mai Rasulullah awak tak terima sebab tak bawa loh, dia kata. Dia tak bawa loh tapi dia baca. Dia baca wahyu. Dia kata dia karang sendiri. Dia nak karang, dia tak pandai tulis. Orang kalau tak pandai tulis dia nak mengarang macam mana? Tak pandai tulis, tak pandai baca, dia nak karang macam mana? Tu hikmah kenapa Allah Ta'ala bagi dia tak pandai tulis, tak pandai baca. Dia nak karang macam mana? Pula tu, dia apa? Rasulullah ni dia bukan jadi orang yang cakap lagu kita merepek-repek dah. Dia tidak akan berkata, wa ma huwa biqaulin illa wahyun yuha. Dia takkan berkata kecuali apa yang diwahyukan pada dia. Dia akan cakap benda wahyu, benda yang baik-baik saja. Dia tak pernah merapu dana. Jadi pada harilah dia nak mereka cerita. Keistimewaan yang Allah Ta'ala letak kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ini diberi satu kata-kata daripada Allah yang bersedia. Nak mengadap dengan 3 jenis makhluk ni, kena bersedia. Bukan senang nak tembusi tembok kejahilan. Bukan senang. Macam awal-awal dulu
bila mana didatangkan satu petunjuk daripada Allah ketika mana umat manusia sedang sesat. Kita dulu pun asal daripada jahil kan, zaman-zaman kita jahil dahulu kala. Dulu waktu saya kecil-kecil saya ingat kalau orang pakai purdah kita panggil apa? Hantu kan? Hantu kongkong kan? Punya takut dah. Betul tak? Katalah saya waktu tu saya kecil lagi dah. Saya kecil. Tengok lari. Betul tak? Kita jahil. Sebab otak kepala kita ni diasak dengan perkataan Tuhan tu. Kita tengok punya takut pakai burger hitam. Masa tu mana ada orang pakai hitam-hitam tu? Kan? Ada. Lepas tu pakai tudung berlapis-lapis bertingkat dengan sarung tangan. Dia tutup tinggal biji mata saja. Dalam tu ada hantu. Kita ni percayalah. Saya ingat, saya dulu masa sekolah rendah tu, pagi sekolah rendah balik sekolah rendah, petang pergi sekolah harap tu lah kat Simpang 3 Belpak tu. Kan yang saya cerita, mak saya nanti bagi tambang 2 kupang. Tunggu bah, tengok depa berjalan. Terjun boleh masuk dalam parit. Takutkah hantu? Orang kata hantu kum-kum dia jalan siang. Otak jahil diasak. Walhal orang tu baru nak mula. Nak tembusi tembok kejahilan yang dah besaran dalam kepala otak kita. Tak pakai tudung tu. Orang. Pakai tudung tutup-litup tu. Hantu. Kan? Lalu dia ada orang heran. Masya Allah. Pasal apa? Sebab Islam tu dah berkembang luas. Pemahaman kita, ilmu dah masuk dalam pemikiran kita. Rupanya itu pakaian sunnah. Itu pakaian syariah. Orang yang memilih hidup bersederhana. Mengenakan pakaian sunnah. Pakaian isteri, para Nabi. Baru boleh diterima di akal. Bahkan hari ini mereka lebih dihormati. Mereka akan lebih dihormati dengan pakaian mereka tersebut. Sebab apa tu yang kita bukan mudah. Walhal masa tu kita beriman dengan Allah dan Rasulullah kan. Tapi nak tembus tembok kejahilan tu, Masya Allah, cukup susah. Kemudian dulu-dulu punya kenuri, kan? Dulu-dulu punya kenuri. Ada kenuri kalau hak kaya sikit, dia nanti ada Ghazal Pati. Macam dengar kan? Nanti panggil pondan nari malam-malam. Dia buat pentas, no? Kita hak budak-budak jahiliah ni punya pinggang lah, nak tengok orang menari. Lepas tu bila nak tumpaskan kejahilan tu punya seksa, Allahu Akbar. Susah sungguh-sungguh nak menumpaskan kejahilan tersebut. Dulu kalau kata rumah-rumah orang kaya, kenuri sampai 2-3 hari lah malam buat apa? Pengantin malam. No? Pengantin dihidangkan di hadapan orang ramai dengan tak tutup aurat. Lepas tu kita kan dulu tak ada TV, tak ada handphone. Kerja duduk sila depan pelangit nak tengok pengantin. No? Tu zaman jahil. Zaman jahil. Allah. Tak apalah nak buat macam mana, kita dah lalui tempoh tersebut. Mohon pada Allah. Moga diampunkan dosa-dosa kejahilan kita. Pasal apa tau? Tak main lagi. Kita tak dapat. Siapa pun tak main hebat kata haram. Betul tak? Kan ada dah, no? Rasa-rasa lepas-lepas tu lah baru dia main, no? Masa tu orang tak apa nak mengaji sangat. Orang kira lebih kepada kerja, cari nafkah, no? Cari nafkah itu lebih daripada beribadah. Pelekung pun masa tu adalah orang selai. Pun jarang nampak balik sana tembus-tembus. Lah ni punya telekung. Habak besian apa? Color apa? Set dengan beg tangan sekali. Telekung. Kan beli telekung dapat beg tangan? Oh lah punya bawa lah beg tangan telekung. Nikmat. Ni tu baru sikit. Apatah lagi hak besar yang Rasulullah nak tembus ni. Subhanallah. Macam-macam yang baginda kena tanggung apabila nak menghadap dengan tomahan puak-puak Yahudi yang kata Rasulullah itu sebagai Nabi palsu. Muhammad ni palsu, dia kan Nabi. Dia kata, last kali Isa lah. Mana ada Nabi lepas Isa? Kata Nasrani. Kata si Yahudi kata,
Muhammad memang palsu. Isa anak Lu'nikah. Tak layak jadi Nabi. Berkelahi, berbunuh-bunuhan. Yahudi dan Nasrani memang tak pernah setuju. Tapi memang Islam santuni semua. Yahudi pun dia baik, Nasrani pun dia baik. Kalau dah sampai pelik-pelik tu habis kan. Okey. Kemudian dia kata ulaika humul kafirun haqqa. Allah Taala kata tiga jenis tu semua depa tu kata Allah, tiga jenis kita baca tadi tu humul kafirun haqqa, itulah sebenar-benar kafir. Makna dia tiga-tiga tu kafir. Ini ayat jawab bagi pada innallazi, pada perkataan Allah Taala sebut, akan jumpa tiga jenis makhluk. Ada yang beriman, yang tak mau beriman langsung. Ada yang beriman dengan Allah tapi ambil rasul yang dia pilih-pilih. Ada yang beriman dengan Allah tapi dia beza-bezakan rasul. Yang ni dia mau, yang ni dia tak mau. Semua tu kata Allah, kafir belaka. Ulaika humul kafiruna haqqa. Maksud dia, dalam bahasa yang kita faham, mereka tu semua kafir belaka. Jangan duk kata dia ni boleh tahan juga. Dia beriman dengan Allah. Dia beriman dengan Musa. Jangan duk boleh tahan. Itu pun tak boleh tahan. Dia ni Nasrani pun bagus juga. Dia beriman dengan semua Nabi. Musa pun dia beriman, Isa pun dia beriman. Tapi dia kata pula Muhammad palsu. Tu lagi tak boleh. Bermakna semua tu tak boleh. Ni maksud tu. Semua mereka tu kafir haqqa. Dengan sebenar-benar kafir. Wa a'tadna lil kafirin azaban muhina. Dan kami telah sediakan bagi orang kafir itu apa yang disediakan? Azab yang menghina. Tahu kalau orang tanya kita kafir ni apa maksud? Kafir ni maksud dia orang yang menolak. Orang yang menolak, yang tidak mahu menerima kebenaran. Itulah yang dimaksudkan dengan orang kafir. Kira Yahudi ni sampai ke sudahlah, sampai ke hari ini. Mereka masih lagi mendakwa bahawasanya Nabi Isa itu adalah anak Lu'nikah. Walhal, mereka beriman dengan Allah. Kalau hampa benar-benar beriman dengan Allah, hampa takkan tak boleh terima Allah Ta'ala itu maha kuasa untuk mengadakan dan meniadakan. Dia boleh buat siapa dia suka, dia boleh bagi mati siapa dia suka. Walaupun Isa tak ada bapa, Allah Ta'ala boleh buat dah. Hak yang ada bapa pun dia buat, tak ada bapa pun dia lagi-lagi boleh buat. Semua dia yang buat. Semua ini adalah kerja Allah. Tapi oleh kerana dalam hati mereka tak boleh menerima kebenaran, bimbang kerasulan Nabi Musa diragut, tahta kerasulan itu oleh Nabi Isa, tolak. Itu yang kata mereka membeza-bezakan di antara dua rasul. Yang mana disebut dia kata orang-orang macam ni kata Allah kami sediakan. Kalau ada Rasulullah ni sampai penat, sampai letih, ajak mereka beriman dengan Allah dan Rasul, letih baginda. Macam-macam dia buatkan Nabi. Ada yang memukul baginda SAW, ada yang mengejek. Ejek pun padalah, bukan kata ejek. Kita suka kata, alah orang kata, bukan luak tak mana pun. Tak luak tak mana pun, tak sakit pun orang kata sakit. Sebenarnya, kena pukul dengan kena kata, kena pukul tak apa lagi tau. Kena pukul ni buat dia lega. Tapi kalau orang kata Allahu Akbar, lama. Lama hingga kena hak yang dia jenis sentimental punya orang. Mau membawa kepada tahun tu. Dia makan tu. Tapi Nabi ni SAW ni memang pemaaf dah. Baginda selalu memaafkan. Allah Ta'ala pujuk. Allah Ta'ala pujuk kepada Rasulullah SAW. Tak payah bersusah hati lah. Kami telah sediakan untuk orang kafir itu azab yang paling hina. Maknanya, di dunia lagi pun daripada tak aman. Di akhirat lebih teruk lagi. Kemudian, sambungan ayat yang ke-152. Walladzina amanu billahi wa rusulih. Walam yufarriqu baina ahadin minhum. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kanallahu ghafurur rahimah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya,
seraya tidak mereka memisah-misahkan di antara seorang pun daripada mereka itu, akan diberikan kepada mereka itu ganjaran daripada Allah. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah agama yang benar. Kalau nak tahu di kalangan manusia yang ramai-ramai ini, yang mana satu yang paling benar, yakni yang menerima Allah. Yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul-Rasulnya. La nufarriqu baina ahadim minkum, yang tak pisah-pisah. Tak ada beza-beza. Okey, kita cek kita ni. Ada tak keimanan dalam diri kita? Kita beriman daripada Nabi yang awal-awal diutuskan Allah. Nabi apa? Nabi Adam alaihi salam. Sehinggalah Nabi yang terakhir diutuskan Allah. Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita selalu menyulam rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, kita tak pernah tinggal kisah-kisah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Semua kita ikuti, kita percaya dan kita beriman. Segala cerita-cerita yang dibawa oleh Allah di dalam Al-Quran, semua kita percaya. Tak satu pun kita tolak. Bermakna kita adalah orang yang beriman dengan Allah wa rusulihi, dan semua rasul-rasulnya. Sama ada rasul yang disebut dalam Al-Quran atau disebut dalam hadis. Ada yang disebut dalam hadis sahaja, tak disebut dalam Al-Quran. Ada yang disebut dalam Quran tapi tak disebut nama. Contoh Nabi Allah Khidir, Nabi Allah Yusha' bin Nun, yang tak disebut nama dalam Al-Quran. Nabi Yusha', Nabi Khidir, Nabi Daniel, Nabi Samson, banyak lagi yang tak disebut nama-nama mereka di dalam Al-Quran. Tapi kita beriman tak? Kita beriman. Janganlah sampai kita tak kenal langsung. Orang kata, oh ada apa macam Nabi nama tu? Oh ada. Nabi yang menemani Nabi Musa alaihi salam semasa bertemu dengan Nabi Allah Khidir ialah Nabi Yusha' bin Nun. Kita beriman dengan dia. Nabi yang menjadi guru kepada Nabi Musa adalah Nabi Khidir. Sebut dalam Quran? Tak sebut. Cuma sebut cerita je. Pemuda tu. Kemudian ada lelaki yang disebut dalam Al-Quran tapi bukan Nabi. Betul tak? Ada tak? Nama dia disebut tapi dia bukan Nabi. Siapa? Firaun. Ada tak sebut dalam Al-Quran? Berlambak Firaun. Dia Nabi tak? No. Dia wali ke? Lagi tidaklah. Dia musuh Allah. Dia kata, kita ni memang kita tak faham Al-Quran secara seketui. Kita tak faham. Tapi kita beriman. Kita beriman dengan cerita-cerita yang dibawa dalam Al-Quran. Bila yang hang baca cerita dalam Al-Quran, aku dengar cerita. Kita mendengar. Sebab kita ni adalah golongan A'jam. Golongan A'jam ni satu golongan yang Nabi istimewakan. Tahu golongan A'jam siapa? Orang yang bukan Arab. Nabi istimewakan golongan yang bukan Arab ni sebab walaupun mereka tak faham, tapi kalau cerita tu mai daripada Al-Quran, dia hormat, dia faham. Dia cuba faham. Macam hari ni lah. Hak yang tu nak mengaji juga ni pasal apa? Pasal nak faham cerita dalam Al-Quran. Kami bukan orang Arab, kami tak faham. Tapi kami nak belajar bagi kami faham. Itu yang Nabi kata mereka itu paling diistimewakan. Walaupun mereka tak faham, tapi mereka berusaha untuk memahamkan diri mereka. Alhamdulillah, nafsu kita tunduk ketika mana kita kata aku nak pergi belajar. Nafsu kita tunduk. Walaupun kadang-kadang rasa segannya, imalahnya. Dia main kadang-kadang. Naik orang balong tu. Allah. Akulah segan tu nak pergi dengan kereta banyak. Tempat parking susah. Duduk rumah. Tak sopi dah. Kerja di rumah pun melambak. Sebenarnya, kalau kata kita tak pergi mengaji pun, masa kita habis macam tu juga. Kadang-kadang fikir Aisyah aku kalau pergi mengaji pun balik dah. Ya aku tak pergi, apa yang aku buat? Apa yang aku dapat? Apa pun tak dapat. Itulah kita nak
Kadang-kadang tewas dengan nafsu yang jahat. Tapi ingat, bila kita berjanji untuk beriman dengan Allah dan Rasul dan juga kutubihi, kitab-kitabnya tu, Allah Ta'ala akan bantu kita. Nah? Bantu bagi kekuatan pada kita, insyaAllah Ta'ala. Dan kita faham seperti mana Allah Ta'ala sebut, inilah agama yang benar, yang memegang Allah dan Rasul itu sebagai ikutannya. Al-Quran itu sebagai panduan hidupnya. Dan para malaikat itu bukanlah anak Tuhan. Ha? Malaikat itu kesemuanya adalah utusan Allah juga. Pesuruh Allah. Apapun. Nah, apa yang Allah Ta'ala perintah kepada mereka, maka hendaklah mereka laksanakan tanpa banyak-banyak soal. Pasal apa kami nak kena jaga mereka ni? Pasal apa kami nak buat ni? Nah, itu di antara pengubat jiwa baginda Nabi SAW. Yang mana dia kata, nah, orang Yahudi ni, kata Allah kepada Rasulullah SAW. Orang Yahudi ni, mereka dah saksi dah. Satu mukjizat yang amat besar yang mana ditunjukkan kepada Nabi Musa yang paling besar sekali. Apa dia? Belah laut. Pak Yahudi ni tok nenek mereka dah saksi dah. Pak Bani Israel. Paling besar dibelah je lautan. Punya hebat yang Allah Ta'ala bagi. Pemisah di antara dua laut tu hampa boleh masuk berjalan. Bukan sikit. 60,000 yang lintah tu. Bukan sikit. Bukan 60 orang. Bukan 600 orang. 60,000. Punya besar. Kemudian dalam perjalanan mereka ni ada perhiasan. Kan laut lah. Yakhruju min bainahum lu'lu' wal marjan, kata Allah. Dalam lautan tu kami keluarkan daripada laut yang marajal bahrain yaltaqiyan, kan? Surah Ar-Rahman, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan. Okey? Siapa? Kata Allah, ada dua lautan yang bersambung tapi yang bercantum tapi tak bercampur. Bahrain, dua lautan kata Allah yang bercantum tapi tak bercampur. Ayat aku. Barzakhun, terpisah pada pandangan mata. Kenapa? Nampak. Kemudian Allah Ta'ala kata, yakhruju min bainihima, dan kami keluarkan daripada perut dia itu lu'lu'. Apa dia lu'lu'? Mutiara, permata, wal marjan, dan segala jenis barang perhiasan yang amat banyak daripada dalam perut laut, dasar laut. Bukan saya kata, Allah kata. Ketika mana Bani Israel yang kata 60,000 tu duduk melintah tu, Nabi Musa kan pesan, sepanjang perjalanan kita melintasi laut mati ni, nak sampai ke balik sana, jarak dia 7 kilometer. Jauh lah. Laut besar. 7 kilometer. Untuk sampai di sebelah sana. Lepas berjalan kaki. Ada banyak luar marjan. Perhiasan. Baik. Kita manusia ni kan, kalau tengok benda tu, nak kutip tak? Jangan kata jumpa mutiara. Dia jumpa bunga pun dia berhenti. Dia jumpa bunga dia. Tambahlah mutiara. Hak yang bertabur tu. Tang sini rupanya. Tang tu. Tu dia. Allahu Akbar. Itu yang kata Allah. Peristiwa yang paling besar yang disaksikan oleh puak-puak Yahudi yang tolak Nabi Isa ni, itulah peristiwa paling besar. Dalam perjalanan. Itu yang kata ada di kalangan mereka yang mencuri. Curi bawa. Musuh kan tahu di depan. Kan senang dia nak cek seorang-seorang. 60,000 kot. Kemudian kepada umat lain semua satu-satu Nabi ya. Dekat mereka bagi sampai 2. Musa dengan siapa? Dengan siapa kan?
Bunyilah kan bila sikit. Harun. Kan? Dia dengan sepupu dia. Nah, Nabi Harun sepupu dia lah. Dapat sepupu dah. Mai dua-dua tu nak ajak suruh hampa beriman dengan Allah. Okey, Nabi Musa jaga di depan jadi kepala, Nabi Harun duduk di belakang jadi ekor. Hak yang tukang mencuri ni duduk kat tengah-tengah. Syarat ke kita nak picit seorang tau? Kan? Tu yang ada yang mencuri. Tu lepas tu bila yang Nabi Musa naik ke Tursina tu, bila mana Musa Samiri, dia kata hampa kan itu duk tanya aku kok jalan. Perhiasan yang hampa pinjam dekat orang-orang kaya di Mesir tu apa nak buat apa? Dah hampa tak bagi balik. Hampa bawa kan? Kami bawa. Lalu tu mai kita lebok. Lepas tu mai puak yang mencuri kot sepanjang lautan. Dia pun membawa pula. Kami pembawa juga. Tapi yang ni bukan kami pinjam dekat orang Mesir. Yang ni kami kutip dalam laut. Awak hantar abang dekat aku. Aku menampak berlapak. Musa tak bagi ambil. Memang dia tak bagi ambil. Tu salah abang kat dia. Dia kata manusia punya perangai tu. Dia takkan taat pada satu perintah. Bila mana syaitan yang ikut sama-sama. Yang sampai bila Fir'aun, kenapa Fir'aun dan tenteranya lewat. Sedangkan Nabi Musa dengan Bani Israel berjalan kaki. Fir'aun naik kenderaan, no? Bukan kata kenderaan buat segan benda. Porsche laju. Memang laju. Dia punya kuda, kereta kuda dia tu daripada mak. Tu, tayar dia tu. Mak. Sebab apa? Mereka jumpa tahun 79. Mereka jumpa di dasar laut mati. Laut merah, maaf. Laut merah. Tayar daripada mak. Ring tu. Tearing. Bulatan tu ring kan orang panggil tak? Mereka akui. Siapa punya kereta kuda mah lagi yang nak boleh buat? Zaman Fir'aun. Tapi pasal apa lambat sampai? Sebab ketua tu Fir'aun. Kutip apa yang hampa jumpa, hampa kutip. Apa yang Allah Ta'ala letak perhiasan dan kekayaan hampa kutip. Jadi, mereka jadi lambat untuk kejar Nabi Allah Musa bersama dengan Bani Israel. Tengok? Pasal tu Nabi Musa tak bagi kutip. Saya lambat. Tapi jenis engkar ni, jenis engkar ni ambil. Walaupun tak banyak, tapi dia tetap ambil. Dan Nabi Musa letakkan mereka itu sebagai pencuri. Pencuri. Kami bukan curi harta siapa-siapa. Itu harta Allah. Bila dipesan suruh jalan, berjalanlah. Berjalan. Kita ni nak bagi budak-budak berjalan, suruh dia beratok kan. Dia kata jalan tu kan, kena dia seorang je tengok. Tengok jam. Lalu ni kalau kita nak kereta musim-musim perayaan, kita ni dia heran, apalah jam sangat ni. Ada kemalangan ke, ada apa kita nak buat cerita. Padahal tak ada apa. Jam tengok. Tak jam tengok. Accident balik sana. Jam balik sini. Dah lah sana jam. Sampai berkilo-kilometer. Tak balik ni. Jam tengok. Sebiji saja kereta tengok. Oh, teruknya. Teruknya. Dia slow lah. Dia slow. Kita belakang ambil. No? Dengan kita duduk heran lah apa. Sampai kat tempat kejadian. Tak ada apa pun. Tak ada apa. Tu heran lah apa benda. Tu nama jam tengok. Yang tu lah yang Nabi Musa tak bagi. Yang tu yang Nabi Musa tak bagi. Kalau kata kita nak highway lah ni, kita akan tengok siapa dia pun tiba ada dinding tinggi-tinggi. Kalau dekat dia jambat kan, dia buat dinding. Tak lagi kot dia pemakan angin tu tangkap gambar pakai lah. Yang tu bukan jam tengok. Yang tu jam tabuh nama dia. Okey. Tadi saya katakan bila dia lambat, Nabi Musa sempat sampai balik sana. Bersama dengan pengikut-pengikut dia.
Firaun dilemaskan dalam lautan yang mengganas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala cerita, Bani Israel dapat menyaksikan tingginya ombak yang nak bercantum ni lebih tinggi daripada gunung. Mana mungkin Firaun dan tenteranya terselamat kerana mereka terlalu syarat dengan barang-barang perhiasan. Beratlah benda tu, berat. Nah? Jadi nak lari pun tak boleh, nak terapung pun tak boleh kerana berat. Kata kuda tu daripada Mah, memang tak boleh terapung lah. Tu yang dia panggil lah, dia panggil Musa, tolong aku. Musa, tolong aku, Musa. Tolong aku, Musa. Dia punya merayu kepada Musa. 70 kali aku panggil Musa. Nah, Allah Ta'ala kata, kalau sekali dia panggil aku, nescaya aku ampunkan dosa dia. Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Maknanya Allah Ta'ala itu maha menerima taubat. Bertaubatlah kepada Allah. Ni, di antara templakan Allah kepada puak-puak Yahudi dan puak-puak Nasrani. Andai apa beriman dengan aku, nescaya aku akan terima kamu. Kerana wa kanallahu ghafurar rahimah. Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Katakan kepada orang-orang kafir tadi. Jadi wallahu a'lam. InsyaAllah ada rezeki. Lepas ni kita akan sambung ayat 153. Hari ni ada permintaan baca Yasin pada seorang sahabat ukhuwah kita untuk anak anda beliau. Nama apa anak? Nama Cik Tun. Cik Tun binti Mahmud. Dia sakit, dia kena stroke. Okey, baik. Saya lepaskan untuk sahabat-sahabat yang ada tugasan lain yang nak balik. Namun yang tak ada apa-apa, boleh kita sambungkan dengan bacaan surah Yasin untuk kita hadiahkan terutamanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, awliya, ulama, syuhada dan salihin. Juga bacaan Yasin ini kita berhajat untuk kita hadiahkan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang diuji ketika ini dengan kesakitan. Di antaranya nama betul Cik Tun binti Mahmud. Okey, Cik Tun binti Mahmud. Dan tak lupa juga untuk Kak Zawiyah Kak Zawiyah kita. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita yang lain sahabat-sahabat kita yang lain yang sama ada yang disebut nama atau tak disebut nama, kita umumkan agar bacaan ini kita munajatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berilah rahmat kepada mereka, sembuhkanlah mereka ya Allah. Permohonan daripada kami hamba-hamba yang berdosa ini agar diberikan kekuatan dan kesabaran kepada mereka, diringankan bebanan kesakitan mereka, dipulihkan seperti sedia kala dan dapat beribadah hidup dan mati dalam keadaan beriman. Bacaan Yasin ini kita hadiahkan untuk diri kita, ahli keluarga kita, zuriat kita, juga kepada seluruh muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang paling bertakwa insya-Allah taala. Astaghfirullahalazim.